Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barik wa sallim amma ba'd. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita meluangkan masa untuk kita menyambung semula pengajian kita pada pagi ini. InsyaAllah, sama-sama kita mulakan dengan bacaan umul kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah kita sambung hari ini sifat yang keempat. As-sifatul rabi'atu al-wajibatu lahu ta'ala. Sifat yang keempat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, al-mukhalafatu lil hawadith al-makhluqat. Itu mukhalafah. Mukhalafah bersalahan ataupun tidak sama lah. Tidak menyerupai. Tidak sama, tidak menyerupai. Jadi mukhalafah itu bersalahan atau berbeza. Lil hawadis, bagi segala perkara yang baru. Al-makhluqat, iaitu makhluk-makhluk. Fallahu ta'ala mukhalifun li kulli makhlukin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyalahi, berbeza li kulli makhlukin, bagi setiap makhluk, min insin wa jinnin wa malakin wa ghairiha, daripada manusia dan jin dan juga malaikat dan seumpamanya. Fala yasihu ittisafuhu ta'ala bi awsafil hawadith. Tidak sah, tidak boleh, tidak benar pensifatan Allah Ta'ala dengan sifat-sifat yang baharu. Min masyin, daripada berjalan, wa qu'udin, dan duduk, wa jawarih, dan juga anggota. Fahuwa Ta'ala munazzahun anil jawarih. Maka dia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha suci daripada anggota. Min famin wa ainin wa uzunin, daripada mulut, mata dan juga telinga. Wa ghairiha, dan selainnya. Fa kullu ma khatara bi balika min tulin wa ardin wa qasrin. Maka setiap saja apa yang terlintas di hati kamu daripada panjang, lebar dan juga pendek, wasamnin dan gemuk. Allah Ta'ala bi khilafihi, maka Allah Ta'ala bi khilafi, berbeza dengannya. Tanazzah Allah Ta'ala an jami' awsafil khalq. Maha suci Allah daripada keseluruhan sifat-sifat makhluk. Okey. Sifat yang keempat ialah al-mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahannya Allah Ta'ala atau berbezanya Allah Ta'ala dengan segala hawadis. Hawadis itu jamak ataupun plural kepada hadis.
Kalau hawadis itu banyak, 3 ke atas. Dalam bahasa Arab dia ada hadis, hadisani, hawadis. Jamak taksir. Sirat muntaha al-hawadis. Sebenarnya segala perkara yang baru. Kemudian Syekh Fudali kata ail makhluqat, iaitu makhluk-makhluk. Jadi di sini sebenarnya perkara yang baru itu lebih umum daripada dalam makhluk itu apa yang infisal, terpisah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk. Di sini dia tak katakan mukhalafah lil makhluqat, dia kata mukhalafah lil hawadith. Jadi selain daripada menafikan persamaan antara Allah dengan makhluk, sebenarnya akan dinafikan juga menyalahinya Allah Ta'ala dengan perkara yang baru, bermaksud zat dan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bukan hawadis. Tidak ada unsur hawadis, tidak boleh qiyamul hawadis pada zat dan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya bukan saja mukhalafah lil hawadis ini nak menafikan Allah tu ada persamaan dengan makhluk, bahkan menafikan juga tidak berlaku perkara-perkara yang baharu pada zat dan sifat Allah Ta'ala. Sebab ada pendapat seperti Ibnu Taimiyah mengatakan bahawa boleh berlaku perkara yang baru pada zat dan sifat Allah Ta'ala. Maksudnya boleh berubah-ubah pada zat dan sifat Allah Ta'ala. Maka kita Asy'ariyah Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan tidak boleh berlaku hawadis pada zat dan sifat Allah Ta'ala, kerana itu menyalahi sifat qadim, menyalahi sifat qidam. Zat yang qadim, yang bersifat dengan sifat qidam, tidak boleh berlaku hawadis padanya. Maka dua perkara yang berlawanan, kerana qidam tu lawannya hudus. Hadis, mana boleh sesuatu yang qadim dia hadis dalam masa yang sama? Itu mustahil. Jadi mukhalafah lil hawadis itu sebenarnya kalau sekali faham, maknanya Allah berbeza dengan makhluk. Cuma ada satu lagi yang mungkin sebahagian tak perasan, bahawa di situ juga nak menafikan mukhalafah lil hawadis, juga nak menafikan berlakunya hawadis pada zat dan sifat Allah Ta'ala. Okay, kemudian apakah ukuran mukhalafah tersebut? Ini kalau kita tengok kan, kalau mukhalafah itu bersalahan ataupun menyalahi ataupun tidak, lawan dia adalah mumasalah. Lawan dia adalah al-mumasalah, iaitu menyerupai ataupun menyamai. Di sini diambil daripada ayat Al-Quran lah, laisa kamitslihi syai'. Laisa, tidaklah syai'un, sesuatu itu mislallah, seumpama Allah ataupun sama dengan Allah. Cuma disusun laisa kamitslihi syai', tidaklah kamitslihi, seperti Allah. Ada kap di situ, ada misal, itu pun satu pembahasan juga tu. Ada yang mengatakan kap itu zaidah, ada yang kata kap itu takkid dan sebagainya lah. Maksudnya tidak ada yang seperti Allah. Jadi kalau tak ada seperti kan, maknanya nafi dengan nafi jadi isbat akhirnya. Tapi dia kata bukan, maksud di situ yang seperti Allah pun tak ada, apa lagi yang seperti Allah. Jadi syai' itu kita saya dah bahas dah itu hari. Allah tu tidak sesama dengan, tidak ada syai' yang sama dengan Allah. Sama jugalah sebaliknya, Allah pun tak sama dengan syai', syai' tak sama dengan Allah.
Jadi syai' itu ialah ma siwallah lah di sini. Rasulullah mungkinul wujud. Selain Allah semua mungkinul wujud. Jadi selain Allah itu dianggap syai', walaupun sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala juga menurut sebahagian pendapat, bahkan itulah yang rajih, mengatakan Allah juga termasuk syai' mengikut kaedah maksud maujud dan ma'dum. Maujud benda yang tak ada, ma'dum benda yang maujud benda yang ada, ma'dum benda yang tiada. Allah juga termasuk syai' kalau mengikut sebahagian pendapat, sebab berdasarkan kaedah nahu. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu itu akan binasa melainkan Allah. Jadi di sini kalau ikut kaedah istisna dalam ilmu nahu, mustasna itu mesti sebahagian daripada minhu. Mustahil mustasna itu bukan daripada mustasna minhu. Jadi kullu syai' halikun illa wajhah, melainkan zat Allah. Maka Allah termasuk syai'. Dalam ayat yang lain, ayu syai'in akbaru syahadatan qul Allah. Yang mana satukah yang lebih besar dia punya persaksiannya, katakanlah Allah. Jadi di situ memasukkan Allah di dalam syai'. Cuma di sini kalau kita kata laisa kamitslihi syai', bermakna Allah tak bolehlah termasuk di dalam syai' di sini. Syai' yang dimaksudkan di sini syai'un yang siwallah lah. Tentu juga nanti dalam sifat kudrah ada pembahasan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Taala berkuasa atas segala sesuatu. Sesuatu yang dimaksud di sini, syai' yang dimaksudkan di sini ialah syai'un mumkinun. Syai' yang mungkin. Syai' yang mungkin itulah yang Allah Ta'ala menyalahinya tak sama dengannya. Mana laisa syai'un mumkinun mislallah. Tidak ada syai' yang mungkin yang serupa dengan Allah. Nanti Allah pun syai' juga. Allah tu syai' dan tak serupa dengan syai'. Dari segi syai' itu pun dah sama dah kan. Di sini tak masuk syai' dalam ayat inilah. Kemudian apabila ulama-ulama membuat dhabit ataupun ukuran bagi menentukan sama ada benda itu nak dikatakan sama ataupun berbeza, itu maka dilihat dari beberapa sudut. Yang pertama sekali dari segi zat, kedua sifat, ketiga af'al, dan yang keempat adalah lafaz. Jadi kita tahu bahawa sama ada zat ataupun sifat ataupun af'al itu, ketiga-tiganya itu diwakili oleh lafaz. Diwakili oleh lafaz. Jadi sama ada benda tu dia zat ke, atau benda tu dia sifat ke, ataupun dia af'al ke, perbuatan ke, ketiga-tiga itu diwakili oleh lafaz. Kerana lafaz itu madalla alal makna. Madalla alal makna. Jadi kita kata zat, zat tu kan satu lafaz. Kita kata sifat, sifat tu kan sebuah lafaz. Kita kata af'al atau fa'al, perbuatan pun lafaz juga. Allah lafaz kan, qudrah lafaz, sama lafaz, basar lafaz kan, khalq lafaz. Jadi semuanya lah lafaz. Jadi lafaz ini digunakan sebagai medium untuk kita memahami perbualan ataupun memahami satu perkara. Kalau tak ada lafaz, macam mana kita nak bercakap? Lafaz tak ada, boleh jugalah pakai bahasa isyarat. Tapi kan Allah jadikan asbab itu manusia ni boleh bercakap
untuk memahami antara satu sama lain, maka Al-Quran pun turun dalam bentuk lafaz, hadis Nabi pun dalam bentuk lafaz. Maka Allah Ta'ala mendescribe ataupun menceritakan tentang dia pun dengan lafaz. Allah Ta'ala cerita sifat dia pun dengan lafaz. Allah Ta'ala cerita perbuatan dia dengan lafaz. Dan lafaz-lafaz itu dah akan difahami oleh manusia. Tak mungkin Allah Ta'ala menggunakan lafaz-lafaz yang manusia tak faham. Kalau Allah guna lafaz manusia tak faham, langsunglah manusia itu tak akan kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada ruang langsung untuk mengenal Allah Ta'ala, walaupun dengan menggunakan lafaz itu kita boleh mengenal Allah, bukan bererti kita mengenal hakikat yang sebenar. Ini kena ambil tahu juga ni. Sekadar kita dapat memahami sekadar mana otak manusia, akal manusia itu mampu untuk mencapainya, itu saja. Bukan bermakna dengan lafaz tersebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala ceritakan tentang sifat dia, kita sudah pun faham, kenal dan mengetahui hakikat sebenar Allah Ta'ala. Tidak ada siapa pun yang mengetahui hakikat sebenar zat, sifat, af'al. Cuma dengan sekurang-kurangnya kita mengetahuilah, dengan lafaz tersebut kita mengetahui akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Kita katakan hampir semua lafaz-lafaz yang Allah gunakan untuk mensifati dia digunakan juga untuk mensifati makhluk. Allah wujud misalnya, makhluk pun wujud. Allah wujud, makhluk wujud. Dan Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Ada makhluk yang kita gunakan makhluk berkuasa. Pihak berkuasa misalnya, berkuasa, berkehendak, manusia berkehendak, mengetahui, mempunyai ilmu, manusia mengetahui, mempunyai ilmu. Hidup, Allah hidup, manusia hidup. Kemudian apa lagi, samak, basar, melihat, mendengar, berbicara, manusia pun melihat, mendengar, berbicara. Betul. Lafaz-lafaz yang Allah gunakan untuk mensifati dia, lafaz yang sama juga Allah gunakan untuk mensifati manusia. Jadi di sinilah munculnya golongan-golongan yang dipanggil mujassimah, musyabbihah, yang menjisimkan Allah, ataupun musyabbihah kerana terperangkap di dalam lafaz-lafaz tersebut, kerana salah memahami lafaz-lafaz tersebut. Walaupun semuanya boleh kita kata kesemuanya itu ingin mensucikan Allah Ta'ala, mentanzihkan Allah Ta'ala, tapi di sini oleh kerana kurang berhati-hati atau terlalu sembrono, maka itu menyebabkan yufdi ila tashbih wa tajsim, boleh membawa kepada tashbih dan tajsim. Jadi di situ para ulama Asy'ariyah membuat satu ukuran ataupun dhabit bagi mumasalah dan mukhalafah. Mumasalah dan mukhalafah akan sesuatu perkara itu. Okey. Maka dari segi lafaz memang tidak dapat dielakkan, maka pasti sama. Lafaz-lafaz yang Allah gunakan untuk mensifati Allah sendiri dan juga lafaz-lafaz yang Allah gunakan untuk mensifati makhluk menggunakan lafaz yang sama. Cuma kena ingat, persamaan dari segi lafaz tidak membawa makna persamaan dari segi hakikatnya. Persamaan dari segi lafaz ni kena ingat, kaedah yang paling penting. Persamaan dari segi lafaz tidak memberi ukuran persamaan pada hakikat sesuatu perkara itu. Itu kena ingat. Pertama sekali kena ingat, jangan terjebak dengan lafaz. Jadi manusia mendengar, Allah mendengar, samalah tu. Manusia wujud, Allah wujud, samalah tu. Manusia hidup, Allah hidup, samalah tu. Tidak. Lafaz tidak memberi ukuran persamaan atau perbezaan. Tidak. Okey, yang kedua, setelah kita memahami bahawa lafaz itu memang begitulah dia punya penggunaan dia bagi Allah dan makhluk, maka di sini ukuran itu dilihat dari segi itulah zat, sifat dan af'al. Zat dan sifat lah sebenarnya.
Zat dan sifat. Boleh kita kata af'al perbuatan itu pun sifat. Tapi nak lebih terperinci, zat, sifat dan af'al. Af'al ni perbuatan lah. Jadi antara ketiga-tiga tersebut, maka yang paling utama adalah zat. Pasal apa? Sifat dan af'al itu tidak mungkin wujud tanpa disandarkan kepada zat. Tak mungkin sifat itu berdiri dengan sendiri, bahkan tak mungkin af'al perbuatan itu berdiri dengan sendiri tanpa ada zat. Tak mungkin. Tak mungkin adanya sifat tanpa zat atau adanya af'al tanpa zat, itu tak mungkin, mustahil. Maksudnya sebenarnya zat itulah yang mempunyai sifat dan zat juga mempunyai af'al ataupun disandarkan af'al dan sifat kepada zat. Jadi dia punya asas dia, usul dia. Maka sifat dan juga af'al itu adalah cabang ataupun nisbah kepada zat. Jadi daripada sini ulama mengatakan bahawa jadi ukuran yang lebih tepat untuk mengukur sesuatu itu bermula pada zat dia, bukan dilihat dari sifat, bukan dilihat dari af'al dia. Maka nak buat ukuran ataupun dobit ni maksudnya ukuran lah. Buat dobit atau ukuran bagi mukhalafah atau mumasalah, perbezaan atau persamaan itu, maka dilihat dari sudut zat dia. Dilihat dari sudut zat. Okay, kemudian apabila zat itu dia untuk dibuat ukuran persamaan ataupun perbezaan dari sudut zat, maka dilihat kepada, yang pertama sekali dilihat kepada sifat nafsiah bagi zat tersebut. Dilihat bagi sifat nafsiah bagi zat tersebut. Sifat nafsiah sama ada isbat ataupun nafi. Dilihat pada sifat nafsiah bagi zat tersebut sama ada isbat atau nafi. Tapi di sini ukuran yang dibuat adalah pada isbat, tidak pada nafi. Ukuran itu dibuat sekiranya mengisbatkan perkara yang sama kepada sesuatu zat, maka itu boleh membawa kepada mumasalah persamaan. Tapi kalau penafian dibuat pada zat tersebut, maka itu walaupun sama, itu tidak memberi ukuran persamaan. Contohnya manusia tidak ada tanduk, kucing ada tanduk. Kucing tidak ada tanduk. Sasul je. Contoh, manusia tidak ada tanduk, kucing pun tak ada tanduk, maka manusia sama dengan kucing. Itu salah. Itu tidak boleh dibuat ukuran. Menafikan manusia tiada tanduk, menafikan kucing tiada tanduk, akhirnya kita kata manusia samalah dengan kucing sebab sama-sama tak ada tanduk, sama-sama dinafikan tanduknya. Tak boleh. Dia tak boleh dibuat ukuran dalam penafian. Ini dobitlah ulama Asy'ariyah alimin. Jadi kalau dinafikan, maka itu tidak memberi ukuran persamaan. Sama-sama dinafikan perkara yang sama, tidak memberi ukuran persamaan. Dia ukuran persamaan itu hanya kepada isbat saja, menetapkan saja. Contohnya kambing ada tanduk, lembu pun ada tanduk, maka lembu dan kambing sama dari segi adanya tanduk. Dan persamaan-persamaan yang lain lah, persamaan-persamaan yang lain. Ataupun kucing itu hidup, manusia itu pun hidup, maka sama. Sebab masing-masing sama-sama hidup. Kalau diisbatkan, makanya di situlah ukuran persamaan. Kemudian di dalam mengisbatkan pula ada pengisbatan secara hukum. Pengisbatan secara hukum, iaitu mengisbatkan sama ada wajib, mustahil atau harus. Mengisbatkan sesuatu, jadi pada wajib, pada hukumnya iaitu sama ada wajib, mustahil atau harus.
Di situlah ukurannya persamaan atau perbezaan. Sebab apa kalau kita kata, kalau pada isbat zat, misalnya zat Allah Ta'ala hidup, zat manusia hidup, maka di situ akan juga ada persamaan. Sebab apa? Dua-dua isbat kan, Allah hidup, manusia hidup, jadi sama. Jadi kita kata di situ perbezaannya terletak pada hukum isbat tersebut. Maka contohnya Allah Ta'ala itu wajib dia hidup, wajib bersifat hayah, wajib bersifat hidup, contohnya lah ni. Maka manusia itu pun hidup juga, tapi dia bukan wajib hidup, tetapi dia harus. Hukum hayah, sifat hayah ataupun hukum hidup bagi manusia itu bukan wajib, tetapi harus. Jadi di situlah perbezaan pada sesuatu perkara diukur dengan hukum atas pengisbatan bagi sesuatu pada zatnya. Maknanya satu pada zat, kemudian pada mengisbatkan, bukan nafi, kemudian pada hukum, sama ada wajib, mustahil ataupun harus. Jadi Allah wujud, dia kata Allah wujud, manusia pun wujud, samalah tu. Ada qadrul mushtarak, ada kadar mushtarak, kadar persamaan yang berkongsi di antara Allah dengan manusia, iaitu Allah Ta'ala wujud, manusia pun wujud, bahkan semua alam ini wujud. Kita kata bezanya pada hukum. Allah wajibul wujud, kalau makhluk ini mumkinul wujud. Allah wajibul wujud, makhluk mumkinul wujud. Jadi di situlah Asy'ariyah membuat ukuran persamaan atau perbezaan, atau dipanggil dhabit mumatsalah atau dhabit mukhalafah itu pada zat, kemudian pada pengisbatan pada zat, dan pada hukum pengisbatan tersebut. Jadi walaupun kita kata Allah wujud, manusia wujud, maka tak sama. Kenapa? Dia tak sama dari segi hukumnya, walaupun sama-sama isbat. Sama-sama isbat. Jadi mengisbatkan Allah Ta'ala itu wujud, mengisbatkan makhluk pun wujud misalnya. Cuma bezanya di mana? Bezanya makhluk itu wujudnya adalah mungkin, jaiz, harus. Allah itu wujudnya wajib. Di situlah perbezaannya. Jadi antara sifat-sifat nafsiah yang lain, contohnya selain daripada wujud, wujud. Jadi kita kata tadi kan, wujud itu contoh sifat nafsiah itu ialah wujud. Jadi Allah wujud, kedua-duanya sifat nafsiah bagi sebuah zat. Cuma bezanya di mana? Bezanya Allah Ta'ala itu wajibul wujud, manusia ini atau makhluk ini mumkinul wujud. Maka di situlah mukhalafahnya. Kemudian sifat zat yang lain, Allah Ta'ala itu wujudnya ghairu mutahayyiz. Allah Ta'ala wujudnya ghairu mutahayyiz, tidak mengambil ruang. Tidak mengambil ruang. Tetapi manusia atau makhluk yang lain selain Allah, semuanya mutahayyiz, semuanya mengambil ruang, bertempat atau mengambil ruang, samalah tu. Jadi di situ kan dah berbeza. Allah ghairu mutahayyiz, tidak mengambil ruang, tidak bertempat. Selain Allah, makhluk semuanya mengambil ruang, mutahayyiz, mengambil ruang dan juga bertempat. Itu kan dah berbeza. Allah tak mengambil tempat, tak mengambil ruang. Selain Allah, makhluk, manusia dan sebagainya mengambil ruang. Itu kan dah ada perbezaan. Kemudian Allah Ta'ala tidak disifati dengan harakat dan sukun. Oleh kerana Allah tu tidak mengambil ruang, tidak ada ruang, maka tidaklah dikatakan Allah tu ada harakat dan sukun, bergerak dan diam. Kerana pergerakan itu berpindah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Kalau tidak mengambil ruang, macam mana kita katakan dia bergerak? Dia bergerak di mana kalau tak ada ruang? Jadi kalau contohnya tempat seminggu sempit, tepi sikit aku nak bergerak pun tak boleh, tepi sikit sempit. Kan, sebab tak ada ruang dah nak bergerak. So kalau Allah tidak mengambil ruang, tidak bertempat, macam mana boleh kita kata Allah tu bergerak ataupun diam? Manusia mengambil ruang, makhluk mengambil ruang, sebab itulah dia boleh bergerak dan menjadi berbeza. Di situlah ukuran perbezaannya pada sifat nafsiah dari segi pengisbatan, dari segi hukum isbat itu. Faham setakat tu? Jadi Allah ada tangan, manusia ada tangan, bolehlah. Contohnya kan, jadi kan gunakan lafaz yang menunjukkan sesuatu. Sebab bila kita kata Allah Maha mendengar, contohnya kan sifat-sifat yang lain, sifat ma'ani, sifat hakiki misalnya.
Allah Ta'ala maha mendengar, manusia mendengar. Cuma apa beza dia? Allah punya mendengar wajib, manusia punya mendengar harus, tidak wajib. Manusia mendengar gunakan alat. Mengisbatkan tangan pada Allah tapi menafikan mumasalah pada kaifiat dengan ada tangan yang selayak berikan. Okey, sekejap lagi. Kemudian Allah Ta'ala maha melihat, manusia pun maha melihat. Tetapi tak sama dari segi hukumnya, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu melihat, hukum melihatnya wajib. Manusia melihatnya harus. Kemudian Allah melihat tanpa anggota, tanpa alat. Manusia melihat menggunakan alat anggota iaitu mata. Dengan syarat-syaratnya mesti ada syu'a', mesti ada tentangan lah. Allah Ta'ala melihat tidak ada syu'a', tidak bergantung kepada syu'a' ataupun muqabalah dan sebagainya lah. Jadi di situ tidak sah, tak sama. Walaupun lafaz dia melihat, sama-sama melihat, tetapi dan sama-sama isbat, tetapi hukum beza. Allah Ta'ala melihat wajib, manusia melihat harus. Dan kemudian Allah melihat tanpa menggunakan alat ataupun anggota, manusia melihat guna alat anggota, maka tak sah, tak sama. Okey. Allah Ta'ala menggunakan lafaz tangan kan, satu ayat je, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah atas tangan-tangan mereka lah kalau kita terjemahkan. Walaupun ada larangan untuk menterjemahkan, maka kalaulah kita terjemahkan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah atas tangan-tangan mereka, maka Allah ada tangan, manusia ada tangan. Kenapa tak boleh kata Allah ada tangan? Di sini kita bukan kata tak boleh. Isu dia perbezaan di antara Allah melihat, mendengar, manusia melihat, mendengar, boleh kita isbatkan. Tetapi Allah ada tangan, ada mata, ada telinga, tak boleh diisbatkan. Maksudnya di sini bukanlah tidak boleh diisbatkan, maksudnya kita menolak ayat Al-Quran tersebut, menolak hadis tak boleh. Mengisbatkan ayat Al-Quran itu wajib, siapa nafikan kafir. Cuma di sini apa bezanya di antara tangan dengan melihat adalah dari sudut bahasa dari sudut bahasa, kalau melihat itu lebih kepada sifat ataupun perbuatan, melihat kan. Tapi tangan itu perbuatan, tangan itu sebuah anggota. Menurut bahasa dulu, sabar dulu. Ada orang yang kata, oh tak, tangan itu sifat. Sabar dulu, sabar. Tangan bukan sifat menurut bahasa kebiasaan manusia. Seluruh manusia di dunia ini tahu bahawa tangan itu adalah anggota. Itu wad'ul awal fil lughah. Wad'ul awal fil lughah, peletakan pertama pada bahasa. Tangan itu makna hakikatnya adalah anggota. Tidak ada satu yang memahami makna hakikat atau makna awal. Wad'ul awal bagi tangan itu adalah sifat. Tak ada. Itu hanya setelah kita melihat kepada wad'us sani ataupun isti'mal secara majazi. Melihat kepada isti'mal ataupun wad'us sani ataupun isti'mal yang majazi, itu baru kita lihat di situ tangan boleh bermakna selain anggota kalau digunakan untuk majaz ataupun kiasan ataupun kinayah. Ini kita cerita wad'ul awal dulu. Jadi apabila seseorang itu tidak memahami bahawa yang dimaksudkan oleh tangan itu bukanlah anggota, maka boleh terjebak kepada tajsim dan tashbih. Sebab bezanya antara anggota dengan sifat tu jauh beza. Kerana sifat itu tak sama dengan anggota. Anggota itu zat, sifat adalah sifat. Anggota itu zat, sifat adalah sifat lah. Sebab makna yang qaim bizat tak sama. Jadi anggota itu juz'un minaz-zat. Anggota itu juz'un minaz-zat, satu juzuk daripada zat. Kalau sifat, dia bukan juzuk daripada zat. Sifat itu dia qaim bizat, al-makna al-qaim bizat. Sifat itu makna yang berada pada zat. Jadi berbeza antara tangan dengan melihat. Ataupun lebih mudah lagi saya buat contoh, berbeza antara melihat dengan mata. Melihat dengan mata beza. Mata itu zat, juz'un minaz zat, satu anggota. Mata itu anggota.
Kalau melihat bukan anggota, melihat itu satu sifat atau satu perbuatan. Jadi mata itu adalah alat, melihat itu adalah perbuatan atau sifat dia. Jadi tak sama antara mata dan melihat. Jadi kerana mata itu adalah juz'un minaz zat, juzuk daripada zat. Kalau melihat itu sifat atau perbuatan. Jadi ini cerita wad'ul awal, maksudnya hakikah pada lafaz dulu. Sabar dulu. Oh tak, maksudnya tangan itu sifat. Sabar dulu, sabar. Mata itu sifat, sabar dulu. Sebelum pergi kepada situ, bukan semua orang lahir-lahir je. Apabila orang cikgu tanya, semua angkat tangan, semua diam. Angkat tangan kerana apa? Tangan bukan mestinya anggota. Tangan tu boleh bermaksud lain, sifat. Macam mana nak angkat sifat? Tak boleh angkat sifat. Mana ada orang tu bilang kata sifat angkat tangan, semua orang angkat tangan. Semua faham makna yang pertama sekali, yang tabadur fi zihni. Yang al-awwal at-tabadur fi zihni, perkara yang pertama yang terlintas dalam pemikiran itu. Maka tangan ini adalah anggota, mata itu adalah anggota, telinga adalah anggota. Kemudian ada orang kata seperti selayaknya bagi Allah. Nak tanya, Allah layak ada tangan ke? Itu masalah. Bukan masalah apa. Kalaulah kita mengatakan Allah itu ada tangan seperti selayaknya dia ada tangan. Nak tanya, Allah layak ada tangan ke? Allah layak ada tangan ke? Maknanya dia ada tiga. Saya dah pernah sebut tentang perkara ni. Ternyata yang bertanya tu tak pernah tengok pun saya punya kuliah siri 1 sampai 6. Itu tengok masuk tengah-tengah baru tengok. Saya dah pesan tengok daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6 baru masuk kepada kitab. Di situ saya dah jelaskan dah. Biasalah orang celup-celup kan, bukan celup-celup, cedok-cedok. Dia malas nak tengok semua. Belajar akidah celup-celup ni masalah. Yang pernah disebutkan oleh salafus soleh. Satu, dia kata walahu yadun bila kaif. Walahu yadun bila kaif. Bagi Allah itu tangan tanpa kaif, tanpa kaifiat. Yang kedua, walahu yadun laisa ka aidina. Bagi Allah itu tangan tak seperti tangan kita. Yang ketiga, walahu yadun kama yaliqu bihi. Bagi Allah Ta'ala tangan seperti selayaknya dia. Tiga-tiga ni disebut oleh salaf. Okey, nak tanya sikit orang Melayu. Apa maksud walahu yadun bila kaif? Pergi tanya adik kamu yang umur, yang dah baligh lah, dah mumayyiz. Allah ada tangan tetapi dia bila kaif. Allah ada tangan tapi tanpa kaifiat. Faham tak? Orang Melayu faham? Budak-budak faham? Semua satu dunia faham? Kalau orang Melayu satu Malaysia faham? Tangan bila kaifiat. Allah ada tangan tanpa kaifiat. Faham? Pergilah tanya semua orang, ada tangan tanpa kaifiat. Tak faham. Jadi membawa sesuatu perkara yang mutasyabih kepada mutasyabih. Tidak ada kefahaman di situ. Akidah ni bukan untuk salaf saja. Akidah ni bukan untuk orang Arab saja. Akidah ni untuk semua orang. Akidah ni untuk semua orang, apa bangsa sekalipun, apa umur sekalipun, dia faham. Memang tak dinafikan salafus soleh. Imam Abu Hanifah dalam Fiqhul Akbar kata walahu yadun bila kaif. Itu dia faham lah. Dia orang salaf, dia orang Arab, dia boleh faham. Orang Melayu faham. Faham? Oh, disebabkan salaf kata, kita pun kena kata. Tak ada. Qaul salaf bukan hujah. Qaul salaf bukan hujah. Hujah Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Siapa kata qaul salaf hujah? Qaul salaf bukan hujah. Jadi bila salafus soleh kata walahu yadun bila kaif, orang tak faham dan bahkan boleh membawa kepada penyerupaan Allah dengan makhluk, maka tak pakai. Kita tak kata salaf-salah, kita bukan tengok kepada qaul salaf itu, kita tengok orang faham ke tak faham qaul salaf. Buat apa nak pakai qaul salaf? Kita ada Quran, kita ada hadis. Kalau qaul salaf itu boleh membawa kepada kebingungan, kepada salah faham, membawa tajsim dan tashbih, walaupun salaf yang kata itu dia bukan tajsim, dia bukan tashbih, dia faham apa dia kata. Imam Abu Hanifah faham dia kata apa. Tapi orang Melayu tak faham. Dia nak guna juga qaul salaf. Kenapa nak paksa orang Melayu guna qaul salaf? Sebab itulah ulama-ulama kita melihat kepada masyarakat, faham ke tak faham qaul salaf tersebut. Salaf. Dia bukan kira salaf tak salaf. Orang sesat ke tak sesat.
Itu yang apa ni? Itu yang membawa masalah ni. Faham? Jadi, saya cuba terangkan di sini. Apa maksud walahu yadun bila kaif? Okey. Walahu yadun bila kaif, ulama sepakat mengatakan Allah Taala itu baginya tangan. Maksudnya yad, maknanya walahu yad itu kerana Allah Taala nisbahkan lafaz yad itu kepada dia, iaitu yadullah fawqa aydihim, ma mana'ta lima khalaqtu biyadayya, apa yang menyebabkan kau tak nak sujud, apa yang aku ciptakan dengan tanganku. Jadi Allah memang sebut tanganku, Allah Taala sebut tangan Allah. Okey. Adakah makna tangan di situ maksud dia adalah anggota? Tidak. Sepakat salafus soleh menunjukkan, menafikan bahawa tangan itu bukan anggota. Tapi itu kalau tangan tu bukan anggota, apa dia? Kalau tangan bukan anggota, maka di situlah ulama salah mengatakan apabila kita menafikan kaif, berarti menafikan anggota. Ini yang mengatakan ada kaif, tetapi kaif dia kita tak tahu, serahkan makna kaif kepada Allah. Itu tajsim, itu mujassimah musyabbihah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengisbatkan kaif, tetapi mengisbatkan ilmu tentang kaif, mentafwidkan ilmu tentang kaif. Dia kata ada kaif tapi kita tak tahu kaif. Salafus soleh yang sebenar, yang pion, menafikan kaif terus. Maksud menafikan kaif itu menafikan keanggotaan, kejisiman. Maka yang dimaksudkan walahu yadun bila kaif itu ialah tangan bukan jisim, bukan anggota. Jadi kalau tangan itu bukan jisim, bukan anggota, maka dipanggil wasfun. Dipanggil wasfun, tak dikatakan sifat. Walaupun sebahagiannya menggunakan sifat secara lughawi, tapi lebih tepat sebenarnya wasfun dengan sifat. Itu tu kena mengaji apa beza sifat wasfun, sifat wasfiyah dengan mausuh, tu kena faham. Jadi bila ulama salah mengatakan walahu yad bila kaif, maka maksud bila kaif itu bukan anggota. Bila bukan anggota, bukan zat, bukan juz'un minaz zat, berarti dia adalah wasfun ataupun sifat. Bila sifat, berarti tangan bukanlah anggota. So nak tanya, apa maksud sifat tangan? Ada dijelaskan sifat tangan tu apa dia? Siapa boleh faham tangan sebagai sifat? Tak ada orang faham pun tangan tu sifat. Tak boleh nak faham tangan itu sifat. Sebab tu ulama Asy'ariyah tak pernah menyentuh sifat-sifat mutasyabihat. Yang suka duk ikut sifat mutasyabihat ni Ibnu Taimiyah dengan Wahabi. Mutasyabihat, Taimiyah, Wahabiyah. Itu duk jaja-jaja. Allah ada tangan, tapi kita tak tahu kaifiat tangan dia macam mana. Ini semua ni lah dia. Mujassimah, Musyabihah, Taimiyah, Wahabiyah. Asy'ariyah murni sifat 20. Tak bahas langsung sifat mutasyabihat. Tak payah sebut Allah ada tangan ke tak ada tangan ke, bila kaif ke, atau ada kaif tak ada kaif ke. Itu semua tak payah, orang awam keliru, tak faham. Kita bahas yang qat'i saja, iaitu kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama', basar, kalam. 7 sifat makni yang qat'i semua faham. Tak akan terjebak kepada tashbih dan tajsim. Selesai. Ini bawa orang Allah duduk atas arash, Allah ada tangan tapi tak sama macam tangan kita, tapi tak ada kaif, Allah ada mata dia. Itu sebenarnya jalan-jalan yang nak membawa kepada tashbih dan tajsim. Pasal apa? Sudah wujud tajsim dan tashbih, mujassimah, musyabbihah ni bukan tak wujud. Wujud di zaman tabi'in lagi. Sebab wujud di zaman tabi'in itulah ulama cuba mencari jalan supaya menghalang manusia yang generasi seterusnya untuk terjebak kepada tajsim dan tashbih. Oh, Allah sendiri yang sebut, Allah sebut sifat kudrah, kenapa kau tak kecoh pasal sifat kudrah? Kenapa kau sibuk dengan tangan, dengan mata, dengan bersemayam? Allah sebut sifat dia berapa banyak. Dalam kitab yang saya bagi tahu semalam, di sini sifat-sifat yang qat'i, yang muhkamat, Allah cerita beratus-ratus kali, berpuluh-puluh kali. Sifat yang tashbih, yang mutasyabihat ni Allah sebut beberapa kali saja. Tapi sibuk dengan yang Allah sebut sikit-sikit, Allah yang mutasyabihat, itu yang dia sibuk, dia dah bahas. Itulah dia Wahabiyah, Taimiyah, Mujassimah. Lepas tu kata ini salaf. Oh, ini salaf, inilah salaf, ini salaf. Faham? Yang kedua, walahu yadun laisa kaina. Walaupun ada beberapa alul hadis menggunakan lafaz itu, tak boleh. Pasal apa? Walahu yaidun laisa ka'aidina itu sama macam contoh
Maksud walahu yadun laisa ka'aidina itu baginya tangan, tetapi tangannya tak sama macam tangan kita. Tokong Hindu tu, berhala Hindu pun ada tangan, dan tangan tokong Hindu tu tak sama macam tangan kita. Betul? Dia nak mengisbatkan juga Allah ada tangan, tapi tangan Allah tak sama macam tangan kita. Ini langsung tak boleh pakai. Itu terus akan membawa kepada tashbih dan tajsim. Pasal apa? Tengok tu Hindu kan ada tokong, mana tengok tokong Hindu. Tangan belah kiri 4, belah kanan 4. Tangan belah kiri 4. Maknanya tokong Hindu ada tangan, tapi laisa ka'aidina. Tokong Hindu punya tangan tak sama macam tangan kita. Tangan kita sepasangnya, sebelah satu belah kanan, satu belah kiri. Tokong Hindu tangan 4 belah kanan, tangan 4 belah kiri. Allah pun mungkin tangan 1000 belah kanan, 1000 belah kiri. Yang tu orang akan faham macam tu. Tak boleh pakai. Walaupun salafus qaul salaf bukan hujah. Sebut sikit. Hujah ahli sunnah wal jamaah, Quran, hadis, ijma', qiyas. Mana ada qaul salaf? Ada. Qaul sahabi pun mukhtalafi. Qaul sahabi pun dah masuk dalam adillah mukhtalafi. Ini qaul salaf. Siapa kata? Buka kitab baca lah. Qaul salaf tu hujah ke tidak? Jadi orang awam, salaf. Salaf. Syiah pun salaf. Khawarij pun salaf. Mujassimah pun salaf. Musyabbihah pun salaf. Qadariyah pun salaf. Jabariyah pun salaf. Semua itu wujud di zaman salaf. So, salaf yang mana? Salaf yang mujassimah itu yang dimaksudkan tu. Ikut salaf yang mujassimah, yang musyabbihah. Jadi Asy'ariyah murni daripada tasbih. Setuju sifat ma'ani yang tidak membawa kepada tasbih langsung. Itu Asy'ariyah, sifat 20. Kemudian wal huwa yadun kama yaliqu bihi. Kama yaliqu bihi, seperti selayaknya Allah ada tangan. Allah layak ke ada tangan nak tanya? Allah layak ada tangan? Allah layak ada tangan ke? Kama yaliqu bihi, kama yaliqu bihi. Alasan konon nak membenarkan akidah dia yang fasid, yang batil. Tak ada, Allah tak layak ada tangan. Tangan itu Allah sebut. Okay, sekarang ni Allah sebut. Dia orang selalu guna Allah sendiri sebut. Nahnu nusbitu ma asbatallah. Kami mengisbatkan apa yang Allah isbat. Okay, nak tanya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Wahfiz janahaka lil mu'minin. Wahai Muhammad, rendahkan sayapmu di hadapan orang beriman. Allah mengisbatkan Nabi ada sayap. Nabi ada sayap? Nabi ada sayap? Ada di sini yang mengisbatkan Allah Nabi ada sayap? Oh, mana boleh Nabi tak ada sayap? Allah isbat Nabi ada sayap? Kenapa kau tak isbat Nabi ada sayap? Allah kata wahfiz janahaka. Rendahkan sayapmu wahai Muhammad. So Allah isbat Nabi ada sayap, engkau tak isbat pula Allah ada sayap. Kenapa engkau nafikan Nabi tak ada sayap? Engkau nafi Quran. Nahnu nusbitu ma asbatallah. Kami isbat apa yang Allah isbat. Habis itu kenapa engkau tak isbat Nabi ada sayap? Ini semua hujah-hujah yang rapuh, hujah-hujah yang tak boleh pakai. Semua berhujah nak menegakkan fahaman dia. Jadi yang murninya ahli sunnah wal jamaah, kita hanya fokus kepada sifat-sifat yang muhkamat yang telah disusun dalam sifat 20, selesai. Selain daripada itu, semua akan membawa kepada mujassimah, musyabbihah, qadariyah dan sebagainya. Faham mukhalafah lil hawadis. Tak nak ikut pun tak apalah. Asy'ariyah ni sikit pun tak memerlukan anda. Asy'ariyah tak memerlukan anda yang memerlukan Asy'ariyah. Asy'ariyah ni memperjuangkan akidah Islam yang murni, akidah salafus soleh yang benar dengan menggunakan hujah-hujah akli yang qat'i. Maka Asy'ariyah tak memerlukan anda. Kalau anda tak mau ikut Asy'ariyah, pergi mampus, pergilah. Kami tak memerlukan anda. Nak mengelirukan orang, nak heret orang masuk ke dalam tashbih tajsim. Itulah dia Wahabi Taimi. Selesai Itu dengar baik-baik, betul-betul tu point tu. Tentang ayat mutasyabih muhkamat, siri yang keberapa? Siri yang kelima tak silap saya. Bukan kitab ni, sebelum ni ada siri kan. Kuliah akidah siri 5 tak silap saya. Itu saya bahas khusus
ayat mutasyabihat, ayat muhkamat dengan ayat Quran dia sekali, surah Al-Imran ayat 7 tu, dengar kat situ. Situ ada penjelasan. Takwil, tafwid semua di sini. Sebab tu saya dah masuk kitab ni, saya tak mau memanjang-manjang dalam bab-bab yang berkaitan. Itu sudah saya jelaskan dalam siri 1 sampai 6. Silakan tengok. Yang celup-celup ni masalah ni. Tak tengok tu tanya lagi, tak tengok tanya lagi, tak tengok tanya lagi. Orang masuk sekolah, darjah 1, darjah 6, kena darjah 1, lepas tu darjah 2, lepas tu darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6, lepas tu masuk sekolah menengah, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, 4, 5, 6. Ini tahu-tahu nak masuk terus tingkatan 6, masuk tingkatan 3, darjah 1 tak masuk. Lepas tu masuk tingkatan 3, cikgu 1 campur 1 berapa? Kau tak belajar ke dulu? Lepas tu saya susun siri 1, 2, saya tulis nombor tu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengok 1 dulu, tengok 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu baru masuk kitab. Masuk kitab ada siri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Akan sambung. Ini shortcut lompat ikut suka-suka dia dengar. Inilah masalah ni orang bila kita buat online, dia suka-suka pilih. Tengok yang tu dululah, nak tengok yang ni dululah. Tengok filem pun tengok daripada mula. Orang yang kaki filem pun tengok daripada mula. Lepas tu sampai habis. Ini tak tengok last dulu. Lepas tu lagi baru tengok tengah. Lepas tu lagi baru tengok mula. Saya tak tujukan kepada seorang je, saya tujukan kepada semua. Siapa saja yang langkau-langkau sistem, bukan pengajian saya saja. Apa benda pun dalam dunia ni kalau kita langkau-langkau, kita akan salah faham. Cedok sana, cedok sini, cedok sana, cedok sini. Apa pun kita ikut sistem. Allah Ta'ala ciptakan bumi dan langit pun 6 hari, fi sittati ayyam. Allah Ta'ala boleh je buat sekelip mata, tapi Allah nak ajar manusia bahawa peringkat-peringkat, fasa 1, fasa 2 sampai fasa 6. Kalau tidak, mulalah dia kelang kabut, celau. Saya tak ada marah siapa-siapa pun, tak ada untung nak marah-marah. Kita tegas. Kena tahu beza marah dengan tegas. Marah lain, tegas lain. Kalau saya marah, saya tak buat kuliah ni. Buat apa saya nak layan semua ni? Itu kalau marah. Ini kita nak bertegas. Bila kita tak tegas, kita lembik, tak apa, tak apa. Naik kepala. Ini belum lagi Syekh Nuruddin lagi. Kalau Syekh Nuruddin lagi ya. Syekh Nuruddin punya kuliah. Saya tak ada marah-marah, tak ada untungnya marah siapa-siapa pun. Kita tegas. Bila kita lembik-lembik ni tak boleh. Kita kena tegas. Okey. Maka di sini dia kata Allah Ta'ala tidak boleh bersifat dengan dia kata min masyin wa qu'udin wa jawarih. Okey. Satu lagi perbahasan kita tentang kita menafikan tidak boleh maksudnya bukan kita nafikan ayat Quran tersebut. Ayat Al-Quran yadullah fawqa aydihim fasta'il fulka bi'ayunina. Kemudian Ar-Rahman al-Istawa. Semua sifat-sifat ayat-ayat mutasyabihat itu kita wajib. Maksud isbat di sini isbat ayat Al-Quran dan isbat hadis yang sahih, yang mutawatir, yang qat'i. Bukan isbat makna bagi ayat tersebut. Itu Ibn Taymiyah punya isbat. Kita tak boleh nafi Ar-Rahman al-Istawa, tak boleh. Kita tak boleh nafi yadullah fawqa aydihim, tak boleh nafi. Kufur. Siapa nafi? Kufur. Tapi yang kita nafikan itu makna yang membawa kepada tashbih dan tajsim, itu yang kita nafikan. Okay. Kalau dari segi tadi saya sebutkan makna tangan, mata, telinga, itu memang anggota juz'un minazat, ikut peletakan lurah. Wad'ul awal, hakikah lurah itu menunjuk kepada anggota. Maka itu kita kena nafikan makna anggota, makna jawarih. Kemudian yang kedua sifat. Sifat seperti melihat, mendengar, kan sama manusia melihat, mendengar. Wa ja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia itu boleh mendengar dan melihat. Allah wa huwas sami'ul basir. Sama? Tak sama. Tapi kita kata kerana sifat itu adalah satu makna yang qaim pada zat, maka dia tidak membawa kepada tasbih persamaan di situ. Melihat tak boleh dibayangkan. Melihat tu macam mana? Kalau mata boleh dibayangkan, melihat tak boleh dibayangkan. Mendengar
Tak, telinga boleh dibayangkan tapi mendengar tak boleh dibayangkan. Okey, kemudian satu lagi lah sebenarnya. Okey, kalau orang tu dia cuba nak isbatkan mata dan melihat, Allah Taala ada sifat mata, Allah Taala ada sifat melihat. Okey, nak tanya apa perbezaan sifat mata dan sifat melihat? Kalau nak isbatkan juga Allah ada mata, mata Allah tu mata sifat. Okey, nak tanya sifat mata apa fungsi dia? Apa ta'alluq dia? Apa beza sifat mata dengan sifat mendengar melihat? Apa beza sifat mendengar dan sifat telinga? Apa beza dia? Nanti orang akan faham, oh Allah Ta'ala ada sifat mata, ada sifat melihat, maka Allah melihat menggunakan mata. Allah melihat menggunakan mata, Allah mendengar menggunakan telinga. Bila isbat dulu. Sebab tu kita bukan nak nafikan, kita jangan yang sebenar, jangan bahas benda-benda yang tashbih dan tajsim. Adapun ayat Al-Quran kita isbat. Mesti wajib isbat ayat Al-Quran dan hadis. Kemudian satu lagi perbuatan, af'al. Af'al perbuatan. Jadi ada sesetengah perbuatan itu yang menunjukkan berlakunya hawadis pada Allah Ta'ala. Itu sebab tu kita kata mukhalafatu lil hawadis. Sebab dalam segi bab perbuatan ini, ulama Asy'ariyah mengatakan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala itu amrun i'tibari. Perbuatan itu amrun i'tibari. Dia bukan sesuatu yang wujudi. Jadi bila kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala perbuatan itu tidak memberi perubahan pada zat Allah Taala, tidak memberi kesan hawadis pada zat Allah Taala. Contohnya perbuatan. Perbuatan ni ada dua lah. Perbuatan ni ada dua. Satu, kita kalau siapa belajar, dia benar saraf, dia ada dua jenis perbuatan. Satu dia panggil fi'il lazim, satu dia panggil fi'il muta'addi. Fi'il lazim ini fi'il yang tidak memerlukan maf'ul. Fi'il muta'addi ni fi'il yang ada maf'ul. Contohnya fi'il lazim seperti duduk, berjalan, pergi, datang, bersemayam. Itu perbuatan lazim atau dipanggil fi'il lazim. Fi'il yang melibatkan zat sahaja, tak melibatkan benda lain. Tak ada benda yang infisal, tak ada. Kalau fi'il muta'addi contohnya menciptakan. Bila menciptakan adalah benda makhluk yang tercipta, maf'ul dia. Itu fi'il. Bila tentulah ada benda yang dihidupkan. Bila mematikan dah tentulah ada benda yang dimatikan. Itu fi'il muta'addi. Jadi ada dua jenis fi'il, satu fi'il lazim, satu fi'il muta'addi. Jadi Asy'ariyah Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan bahawa kedua-dua sama ada lazim atau muta'addi. Kedua-duanya amrun i'tibari, tidak ada tidak qaim bizat lah, senang cerita. Tidak qaim bizat. Sebab fi'il itu adalah benda yang baru. Fi'il adalah benda yang baru. Segala benda yang baru tidak qaim bizat Allah Ta'ala. Itu Asy'ariyah Ahli Sunnah. Kalau Ibn Taymiyah, fi'il lazim dan fi'il muta'addi dua-dua qaim bizat, cuma maf'ul je yang terpisah pada zat. Sebab walaupun fi'il tu fi'il muta'addi, sebenarnya dia ada juga lazim dia di situ dan cuma dia ada maf'ul. Fi'il lazim dia hanya ada pada fa'il itu, berlakunya pekerjaan pada fa'il itu tapi tak menghasilkan maf'ul. Kalau fi'il muta'addi berlaku pekerjaan pada fa'il dan menghasilkan maf'ul. Cara untuk mematahkan hujah-hujah puak Wahabi, belajar ilmu sungguh-sungguh. Bagi faham, insya-Allah boleh faham. Kita mematahkan hujah lawan bila kita betul-betul faham. Bila kita betul-betul faham, kita boleh guna 1001 cara untuk mematahkan hujah. Masalahnya kita tak faham, sebab tu kita susah nak mematahkan hujah Wahabi. Dia tak perlu gunakan sesuatu yang spesifik. Kalau kita sudah faham akidah yang sebenar, apa cara pun kita boleh patahkan hujah. Bukan saja Wahabi, semua firqah-firqah batilah boleh dipatahkan kalau kita sendiri faham akidah yang sebenar. Kita pun tak faham lagi, kita tiru-tiru hujah orang nak lawan, lepas tu bila dia tanya balik kita tak boleh jawab. Itu masalah. Selagi tak faham akidah betul-betul, jangan cuba-cuba nak cabar Wahabi, nak patahkan hujah Wahabi, jangan. Fahami dulu akidah dulu.
faham betul-betul, baru bila dah betul-betul faham, dengan secara spontannya kita boleh patahkan hujah dia dengan macam-macam cara, 1001 cara kita boleh patahkan. Dengan syarat kita dah memahami akidah kita 100%. Ini kita macam mana cara dia, kita tak faham lagi, sebab tu kita takkan boleh patahkan hujah. Itu ada soalan tadi dia tanya, saya jawab. Okey, sambung balik. Jadi perbuatan yang muta'addi, fi'al yang muta'addi itu, maka ada dan ada maf'ul yang terhasil. Itu maknanya fa'il lazim itu ada fa'il dan ada fa'il. Dah tentulah ada fa'il mestilah ada fa'il. Kalau fa'il muta'addi ada maf'ul. Maf'ul ni hasil daripada perbuatan, hasil bil masdari dia panggil. Sebab segala perbuatan itu adalah masdar. Segala perbuatan itu adalah masdar. Jadi fa'il tu benda yang masdari. Benda yang masdari fa'il itu dia amrun i'tibari, bukan wujudi. Dan dia ada hasil bil masdar, iaitu maf'ul. Jadi bagi ahli sunnah wal jamaah, sama ada fi'il lazim ataupun fi'il muta'addi, maka kedua-duanya tidak qaim pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya tidak qaim pada zat Allah taala, kerana fi'il itu sama ada lazim atau muta'addi akan memberikan perubahan pada zat. Fa'il mesti berlaku hawadis pada fa'il dia, pada zat orang yang sama ada buat fi'il lazim atau fi'il muta'addi. Contohnya, wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, telah datang Tuhan bersama malaikat dengan bersaf-saf. Jadi ja'a itu fi'il lazim, Allah datang. Jadi ja'a itu datang maksudnya dari bergerak atau berpindah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain, itulah kita kata dah datang. Kita mendatangi satu tempat misalnya kan, kita datang rumah kawan kita datang tempat kerja. Datang itu kan satu perbuatan lazim, diri kita bergerak menuju ke satu tempat, itu fi'il lazim. Jadi melibatkan zat itu, dia berpindah daripada satu tempat ke satu tempat, maka itu dinafikan daripada Allah Ta'ala, mustahil. Allah Ta'ala itu zat dia bergerak kerana Allah Ta'ala itu qadim. Begitu juga Ar-Rahman wa Asistawa, itu fi'il lazim, duduk. Bila satu zat itu duduk, maka bila dia duduk, maka dia bersandarkan kepada sesuatu benda yang lain. Dan dia punya zat dia itu duduk, betul bangun, betul duduk. Nuzul contohnya turun, Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Bila turun maknanya berpindah daripada min al-intiqal min makanil ulya ila makanil sufla. Berpindah daripada tempat yang tinggi berada itu namanya turun. Jadi berlakulah hawadis, pergerakan pada Allah Ta'ala, maka itu mustahil. Itu mustahil bagi Allah Ta'ala menurut ahli sunnah wal jamaah. Ikut salafus soleh jangan bahas, iaitu tafwid maknanya kepada Allah Ta'ala, baca ayat dan Quran kemudian tafwidkan makna kepada Allah Ta'ala. Kalau ikut khalaf, boleh takwil dengan takwil tafsili yang zanni, kerana maslahat supaya orang tak jebak kepada tashbih dan tajsim. Maka segala af'al Allah Ta'ala yang membawa kepada tashbih, membawa kepada tajsim, atau af'al yang membawa kepada hawadis qaim bizat, itu dinafikan dia punya hakikat af'al yang kita lihat pada manusia. Termasuklah infial. Infial ni taksir ataupun af'alul qulub. Bahawa fil itu jadi infial itu satu fa'il, satu infial. Infial ni taksir. Asbab taksir daripada satu perkara, ataupun kita kata infial itu sesuatu af'alul qulub lah. Kalau manusia ni maknanya perbuatan-perbuatan berbangsa hati. Contohnya redha, ghadab, suka, sedih, itu semua dipanggil infial. Jadi kalau contohnya, kalau ghadab, Allah Ta'ala murka. Jadi kita bukan menafikan Allah tu murka, kerana sabit dalam Al-Quran dan hadis Allah tu murka. Kita nafikan murka bermakna lughawi. Murka yang sepertinya manusia ni kalau dia murka, dia ghadab, dia marah, dia murka. Di situ kalau dalam kitab-kitab bahasa Arab dia akan kata ghilyaanud dam, darah mendidih katanya. Kalau marah tu maksudnya darah mendidih. Jadi Allah Ta'ala mana ada darah, kecuali Mujassimah Sarih mengatakan Allah ada darah. Jadi bila makna
ghadab itu ialah ghilyanud dam, iaitu darah mendidih, maka itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Tak mungkin Allah Ta'ala tu darah mendidih. Cuma dia ada di situ dalam dalam mukadimah siri yang pertama tu saya dah bahas tentang makna rahmat tu kan. Makna Rahman dan Rahim. Jadi bila kita berceritakan tentang sifat af'al tu, dia mesti ada mabda' dan ghayah dia. Ada mabda' dan ada ghayah dia. Ada sumber, ada asal dia, dan dia ada kemuncak dia. Maka di situ kalau kita kata bila maksud Allah ghadab di sini, maknanya iradatul intiqam. Jadi bila ghadab itu, kalau mabda' dia pada manusia, ghilyanud dam mustahil bagi Allah Ta'ala. Dan manusia bila marah, dia mungkin bertindak, mungkin dia pukul orang tu misalnya. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita kata Allah Taala itu ghadab, maksudnya iradatul intiqam. Itu makna yang boleh kita fahami, bukan qat'i pun. Cuma itulah makna yang sesuai bagi Allah menurut akal kita, iaitu Allah Taala berkehendak untuk menyeksa hamba itu makna ghadab. Makna ghadab, Allah berkehendak untuk menyeksa. Jadi dia punya mabda' dia berkehendak, dia punya ghayahnya menyeksa, iaitu memberi seksaan kepada hamba yang dia murka. Itu contoh infial. Begitu juga rahmah, kasih sayang, ataupun redha, ataupun gembira dan sebagainya. Kiaskanlah kepada infial yang lain. Yang penting mukhalafah lil hawadis. Tidak, maksudnya tak sama dengan makhluk, dan juga tidak berlaku hawadis pada zat dan sifat Allah Ta'ala. Jadi semua wasfun yang Allah Ta'ala nisbahkan kepada diri dia, wasfiah yang Allah nisbahkan kepada diri dia, yang membawa kepada hawadis, maka itu tidak qaim pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu ahli sunnah wal jamaah, kerana Allah bersifat qadim. Qadim mustahil dia hadis, kerana qadim dan hadis itu berlawanan. Jadi sebab tu disebut dalam matan di sini, dia kata masyin, qu'udin, itu dah adalah sifat-sifat lazim. Af'al yang lazim. Adanya jawarih. Begitu juga wal jawarih, dan juga di sini menafikan anggota, iaitu juz'un minaz-zat. Kemudian dia kata menafikan mulut, mata, telinga dan sebagainya. Wa kullu ma khatara bi balika min tulin wa radin wa qasrin wa samnin fallahu ta'ala bi khilafiz zalik. Maka apa saja awsaful khalq, maka dinafikan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala sifat-sifat jisim, sifat-sifat jirim, arat bagi jirim, dinafikan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak bertempat, tidak bersaiz, tidak berukuran, tidak berwarna, tidak berarah, tidak, semua tidak. Habis tu Allah tu apa? Allah tu wujud, qidam, baqa', mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu bi nafsi, bersifat dengan kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, dan serta sifat-sifat cabang yang lain yang dah dibahas sebelum ni sebanyak yang tak berulang-ulang setakat ni 270 lebih kurang, yang tak berulang, yang lebih tu kan. Jadi itulah Allah, cuma kita cukup dengan sifat-sifat yang asal, iaitu 7 sifat ma'ani, sifat salbiah, dan sifat-sifat yang lain lagi. Ibn Taymiyah mengatakan bahawa Asy'ariyah ni cuba nak menyamakan Allah dengan ma'dum. Cuba nak menyamakan Allah dengan ma'dum, maknanya menafikan Allah Ta'ala tak ada jisim, tak ada arat Allah Ta'ala, tak ada fi'il Allah Ta'ala, tak ada saiz, tak ada ukuran, tak ada warna, tak bergerak, tak diam. Maknanya Asy'ariyah ni nak membawa manusia kepada menafikan Allah, nak menyamakan Allah dengan ma'dum, sampai dia kata, engkau orang tuduh aku tajsim, menyamakan Allah dengan jisim. Dia kata itu lebih baik lagi daripada engkau orang menyamakan Allah dengan ma'dum, dengan tak ada. Habis tu tak berjisim, tak bersaiz, tak berukuran, tak berarah, tak berwarna, tak, akhirnya tak ada langsung. Itu Ibn Taymiyah. Biarlah kau orang tuduh aku tajsim pun tak apa, yang penting Allah tu ada. Tapi kau orang tu menyamakan Allah dengan benda yang tak ada, sebab menafikan semua. Itu Ibn Taymiyah, itu jawapan yang bodoh, jawapan yang safsatah. Cabang dia lagi, Allah itu laisa dakhilul alam, laisa kharijul alam. Ini pening orang. Allah bukanlah di dalam alam, bahkan tidak juga di luar alam. Tidak di dalam alam, tidak di luar alam.
Contohlah kita dalam sekarang ni PKP di dalam rumah. Ada dua je, sama ada kita duduk dalam rumah ataupun kita keluar rumah. Mana ada yang ketiga tu? Itu faham Ibnu Taimiyah. Mustahil sesuatu itu dalam, maknanya dia kata ini alam. Contohnya kuratul alam. Alam ini, alam semesta ni dia kurrah. Dia berbentuk kurrah. Katanya lah, siapa pun boleh buktikan dengan qat'i, tetapi ada beberapa dalil yang menunjukkan alam ini satu kurrah. Boleh jadi 4 segi, 3 segi boleh jadi juga. Tapi alam ini kurrah sebab dia bergerak. Bila yang bergerak biasanya dia berbentuk kurrah. Sebab ada yang surah Yasin Allah Taala kullun fi falakin yasbahun. Wa kullun fi falakin yasbahun, setiap satu dalam alam semesta, dalam falak ini dia yasbahun, maknanya bergerak. Jadi ulama mengatakan menunjukkan alam semesta ini satu kurrah. Jadi katakanlah ini alam semesta, dalam ni ada 7 petala langit, 7 petala bumi. Maka dia kata Allah Taala itu di luar alam itu. Allah Taala tidak di dalam alam, di luar alam. Tapi pening juga kan, habis tu Allah turun ke langit dunia, sebab langit dunia, langit pertama pun masuk dalam kurrah juga. Langit kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di dalam alam semesta. Jadi Allah turun ke langit dunia tu masuk dalam alam lah. Lagi pelik dia kata apa? Allah turun ke langit dunia tetapi tidak meninggalkan arash. Itu Ibnu Taimiyah. Macam mana tu? Allah Ta'ala turun ke langit dunia tetapi tidak meninggalkan arash. Seolah-olah Allah tu jadi plastik man, boleh panjang. Pergi ke langit dunia tapi dia tak meninggalkan arash. Wallahu alam. Jadi kita Asy'ariyah mengatakan, Ahli Sunnah mengatakan Allah tidak di dalam alam, laisa dakhilul alam wa laisa kharijal alam. Laisa dakhilal alam wa laisa kharijal alam. Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Pasal apa? Dia tak dinisbahkan dengan alam. Dia bukan mutahayyiz. Kata Allah itu kharijul alam, Ibn Taimiyah kata sepakat bukan dakhilul alam, tapi mestilah kharijul alam. Kita tak kharijul alam, kalau yang dimaksudkan kharijul alam itu mubayanah bil jihah, bermaksud di situ Allah Taala juga mutahayyiz. Tapi dia punya haizu dia itu kharijul alam. Tetap juga dia mutahayyiz pada kharijul alam. Jadi seolah-olah habis ni kalau alam semesta yang di luar alam semesta tu apa dia? Kalau kita kata ini qurratul alam, alam semesta, di luar alam tu apa dia? Kalau masih lagi ruang, masih lagi alam, masih lagi tempat, tetapi terkeluar daripada qurratul alam 7 petala bumi, maka masih ruang. Kalau ruang berarti mengisbatkan ruang, berarti itu falsafah. Falsafah mengisbatkan fidha' dan khala', adanya ruh. Kita ahli sunnah mengatakan tidak wujudnya ruang. Ruang itu amrun i'tibari. Makan atau tempat itu amrun i'tibari. Wujud setelah wujudnya qurratul alam, dan berada di dalam qurratul alam sahaja. Dalam alam, tidak di luar alam. Allah qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih. Lepas ni kita akan bahas qiyamuhu binafsih. Jadi dalam mukhalafah kita Allah tu ghairu mutahayyiz, Allah tu tidak mengambil ruang. Kerana dia bukan jirim. Yang mengambil ruang hanyalah jirim. Itu sifat nafsiah bagi jirim, mengambil ruang. Jadi kalau walaupun kita kata Allah berada di kharijul alam, tetap mengambil ruang, maka itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Habiskan dalil di sini. Wa dalilu ala wujubil mukhalafati lahu ta'ala annahu law kana syai'un minal hawadis yumathiluhu ta'ala ay idza kana Allah ta'ala law furida ittisabuhu bi syai'in mimma tasafa bihil hadis lakana hadisan. Wa dalilu ala wujubil mukhalafati lil hawadis, adapun dalil atas wajibnya mukhalafahnya Allah Ta'ala, annahu sesungguhnya law kana syai'un minal hawadis yumathiluhu ta'ala, daripada perkara yang baru itu menyerupai Allah Subhanahu wa taala, ai iza kana Allah taala law furida ittisafuhu bi syai'in mimma tasafa bil hawadis, iaitu sekiranya kita mentakdirkan bahawa Allah Taala itu bersifat dengan sesuatu daripada sifat-sifat yang baru, lakana hadisan, maka dia tetaplah itu menunjukkan Allah Taala juga baru. Allah tak ada atas langit. Nanti ya.
Lakana hadisan, maka Allah Ta'ala itu juga sesuatu yang baru. Wa iza kana Allah Ta'ala hadisan, jika adanya Allah Ta'ala itu baru, laftaqara ila muhdis, maka pastilah Allah perlu kepada muhdis. Wa muhdisuhu ila muhdisin wa hakaza, muhdisnya juga perlu kepada muhdis yang lain, begitulah seterusnya. Wa yalzamu daur wa tasalsul, maka lazimlah daur dan tasalsul. Wa kullu minhuma muhal, maka kedua-duanya mustahil. Maka nampak tu dalil sama, dalil qidam, dalil baqa, dalil mukhalafah lil hawadis sama, iaitu Allah Taala bukan hadis. Kalau dia menyamai hadis, berarti dia hadis. Kalau dia tak qidam, dia hadis. Kalau dia tak baqa, dia hadis. Kalau dia tak mukhalafah lil hawadis, dia hadis. So kan senang saya dah cakap awal-awal dulu, dalil sama je. Jadi kebanyakan dalil semuanya sama. Jadi bukannya bermakna, walaupun kita akan bahas 13 dalil saja, sebab sifat ma'nawiyah sama dalilnya sifat ma'ani. Di sini pun sifat qidam, baqa' dan mukhalafah lil hawadis, dalil dia sama. So tak susah mana pun mengetahui dalil akli, sikit je. Kalau Allah tak qidam, dia hadis. Kalau dia hadis, berlakulah daur dan tasalsul. Kalau Allah Ta'ala itu tak baqa' pun dia hadis, berlakulah daur tasalsul. Kalau Allah tak mukhalafah dengan hawadis, dia memasalah hawadis. Bila memasalah hawadis, dia hadis. Jadi dia bila hadis berarti dia akan berlaku daur dan tasalsul. Sama je. Dalil, qidam, baqa' dan mukhalafah sama, iaitu Allah Ta'ala kalau tak bersifat demikian, dia hadis. Bila dia hadis, berlakulah daur tasalsul, mustahil. Susah, tak susah pun. Yang saya bahas panjang-panjang tu, itu poin-poin untuk memahami saja. Wahasilu hadzal dalil an taqula, hasil daripada dalil ini kamu katakan, law syabahallahu ta'ala hadisan minal hawadis fi syai'in lakana hadisan mislahu. Iaitu kamu katakan, kalaulah Allah Ta'ala itu menyerupai sesuatu perkara yang baru daripada perkara-perkara yang baru pada sesuatu, maka adanya Allah Ta'ala pun baru juga seumpama hawadis yang lain. Lianna ma jaza ahadul mislain jaza alal akhar, yang harus bagi salah satu yang serupa harus juga di atas sesuatu yang lain. Harus. Okay. Maknanya semua hawadis itu dia bersifat dengan sifat harus. Allah Ta'ala, nanti saya jawab lah. Nanti saya akan jawab dulu tentang langit sekejap lagi. Saya terangkan dalil dulu. Memang dia live ni, dia bila saya cakap, dia bukan terus dengar, dia ada delay beberapa saat. Sebab tu bila saya dah habis cakap, jadi sana tak habis lagi dengar. Dia ada delay, tak apa. Nanti saya jawab insya-Allah. Jadi di sini dia kata apabila sesuatu itu dia sama-sama hadis, maka hukumnya harus boleh disifati dengan salah kedua-dua sifat. Jadi kalau manusia itu hadis, binatang hadis, maka boleh dia manusia ada tanduk, boleh ke tak boleh? Boleh. Kalau Allah Ta'ala nak ciptakan manusia tanduk, boleh, tak mustahil. Kan? Kucing ada ekor, manusia ada ekor. Manusia tak ada ekor tapi boleh tak ada ekor? Boleh, sebab dia harus. Allah Ta'ala boleh cipta dia ada ekor kalau Allah nak lah. Tapi Allah tak nak cipta lah. Maknanya bukan mustahil kalau manusia itu ada ekor. Semua Allah tak nak je cipta manusia itu ada ekor. Tapi kalau sekiranya Allah Ta'ala nak ciptakan ekor untuk manusia, boleh? Boleh. Bukan mustahil bagi Allah. Jadi sebab tu dua benda yang sama, kalau dua-dua hadis, maka saling boleh mensifati antara satu sama lain. Apa yang bersifat yang harus pada hadis A, boleh disifati kepada hadis B. Jadi sebab tu Allah tak sama dengan benda yang baru. Sebab apa? Mustahil Allah tu bersifat dengan sifat hadis. Kalau Allah Ta'ala juga hadis, maka Allah boleh bersifat dengan mati, Allah Ta'ala bersifat dengan bodoh, Allah Ta'ala bersifat dengan gila. Sebab apa? Itu sifat-sifat hadis. Kalau Allah itu hadis. Sebab tu Allah Ta'ala mustahil bersifat dengan sifat hadis, kerana mustahil dia bersifat dengan sifat yang ada pada hawadis yang memberikan kekuatan pada zat dia. Wa hudusu ta'ala mustahilun li'annahu ta'ala wajibun lahul qidam. Adapun barunya Allah Ta'ala itu mustahil kerana wajib Allah Ta'ala itu bersifat-sifat qidam. Kita dah bahaskan sebelum ni. Wa izan tafa'anahu ta'ala hudus sabata mukhalafatuhu ta'ala lil hawadi. Maka jika ternafilah hudus bagi Allah Ta'ala, maka sabitlah Allah Ta'ala itu mukhalafah dengan hawadis. Falaisa bainahu ta'ala wa bainal hawadis musyabahatun fi syai'in qat'an.
Maka tidak ada persamaan langsung di antara Allah Ta'ala dengan perkara yang baru itu, satu persamaan pun secara pasti qat'i. Wa hadza huwa dalil ijmali wajib ma'rifatu kama taqaddama. Ini adalah dalil yang ijmali yang wajib untuk mengetahuinya seperti yang telah lalu. Okey. Soalan dia, adakah Allah berada di langit atau tidak? Jawapan dia tidak. Mana ada Allah ada di langit? Langit itu makhluk, langit itu tempat, langit itu ruang. Kan dah sebut tadi Allah Ta'ala, dia kata Allah Ta'ala berada di langit. Tetapi sekiranya seseorang itu nak mengatakan Allah Ta'ala fis sama' misalnya, maka itu dibenarkan oleh mengikuti, kalau nak ikut salaf lah. Ada sebab salafus soleh yang sebut, benar hadis dalam Sahih Muslim, hadis Jariyah itu kan, Nabi tanya aina Allah, dia kata fis sama'. Itu pun saya dah bahas dah dalam siri yang kedua ke ketiga tu. Cuma di sini amintum man fis sama', contohnya ada ayat Quran. Jadi ada orang itu kalau dia nak mengatakan Allah fis sama' itu boleh ke tak boleh, maka sebahagian ulama mengatakan nak katakan ayat Al-Quran itu boleh, tapi dengan syarat. Dengan syarat. Nak kata Allah tu fis sama' dengan syarat. Tapi jangan kata bahasa Melayu. Tak boleh sebut bahasa Melayu. Allah berada di langit tu bahasa Melayu. Jadi Allah fis sama' itu boleh kata tak? Ataupun Allah tu fawqal ars, boleh kata atau tidak? Kalau dia nak cakap juga kerana dia kata ada ayat Quran kata Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, amintum man fis sama' dan sebagainya. Okey, boleh dia nak isbatkan ayat Quran itu, tapi dengan syarat dia kena menafikan bila kaif wala mumassah wala istiqrar wala tashbih wala tamsil wala fil jihah wala tahayyus wala apa lagi, dia kena nafikan semua. Allah fi sama nak kata tapi kena nafikan semua. Bila tahayyus wala fil jihah wala mumassah wala istiqrar wala apa lagi wala mahdud dan sebagainya. Boleh nak kata tapi kena nafikan semua tu. Baik, tak payah kata. Cukup kita bahas tentang Allah sifat yang qat'i sahaja. Jadi kalau orang Arab tak sama dengan orang Melayu. Salafus soleh pun bila nak mengisbatkan ayat Quran, mereka ada tanzih di situ, menafikan bila kaif wala tashbih wala tamsir wala masil wala nazir wala had wala ila akhirih. Itu kalau nak sebut jugalah, mesti ada qaid dengan qaid penafian. Wallahu a'lam. Nanti sambung insya-Allah sifat al-khamisah. Besok Sabtu, patut Ahad. Jadi tak tengok dulu macam mana. Tengok satu Ahad ni kadang-kadang saya tempat lain. Kuliah online jugalah. Jadi mungkin ada yang minta kuliah. Ya, jadi tak adalah sini. Kalau tak ada saya buat juga. Ahad pun sama. Saya tunggu kadang-kadang dia orang deal macam biasanya besok tu nak kuliah, malam tu baru dia orang bagi pagi Sabtu ataupun besok pagi Ahad kita buat kuliah. Itu baru saya buatlah. Jadi minta confirmation dulu daripada orang. Kan Sabtu pagi satu Ahad, dua-dua ada kuliah duha tu dekat surau Kajang satu lagi di Bangi. Jadi besok dengan lusa tengok dulu macam mana. Kalau tak ada kuliah duha, insya-Allah saya sambunglah. Wallahu alam. Setakat tu dulu apa yang baik daripada Allah Taala. Biasa pukul 9.45 macam itulah lebih kurang. Wallahu alam. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya lah, minta ampun kepada Allah, minta maaf pada semua muslimin muslimat, ustaz ustazah. Mudah-mudahan Allah bagi taufik terfaham sampaikan, tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan pergi Kajang, kuliah FB online juga masa yang sama. Tak pergi Kajang, tak pergi mana pun, duduk di rumah je. Cuma buat kuliah itu di sini lah. Sini juga sama. Cuma masa tu lah, masa dia tu digunakan untuk buat kuliah online juga untuk surau tu lah. Bukan pergi Kajang, tak pergi. Tak pergi pun. Allah
alam. Assalamualaikum.